Okay, seterusnya kita tengok speed control of induction motor. Okay, the concept of rotor slip. Kita akan tunjukkan konsep of rotor slip. Okay, two terms commonly used to define the relative motion of the rotor and the magnetic field. Okay, so kita ada dua lah sebenarnya. Kita ada rotor dan juga magnetic field. Okay, kedua-dua ni ada mempunyai kelajuan. Okay, di mana biasanya kebiasaan untuk induction motor, magnetic field mempunyai kelajuan yang lebih laju daripada kelajuan yang lebih tinggi daripada rotor. Okey. Jadi perbezaan di antara kelajuan magnetic field dan juga rotor dipanggil slip speed, sorry. Okey. So slip speed defined as a difference between synchronous speed and rotor speed. Okey. Diberi sebagai n slip equals to n sync minus nm. Okey. Di mana n slip is slip speed of the machine, n sync speed of the magnetic field, nm mechanical shaft speed of rotor or motor. Okay. Second term to describe the relative motion is slip, which is the relative speed expressed as per unit or as percentage basis. Okay. Slip is defined as slip ataupun S tadi tu slip speed kan. Sekarang ni adalah slip. Slip adalah equals to n slip bahagi dengan n sync. Okay, darab 100%. Dia ada equation yang lain, kita kembangkan lagi equation dia. Kita gantikan dengan n slip yang tadi itu. Okay, n slip equals to n sync minus nm over n sync. Okay, darab 100%. Okay, itu kalau diberikan dalam unit RPM. RPM. Kalau diberikan dalam unit radian per second, iaitu satu lagi unit yang menunjukkan speed. Speed. RPM adalah round per minute. Kalau diberikan dalam radian per second, so omega. Kita gunakan omega. Omega sync minus omega m over omega sync. Okay. Darab 100%. Okay. Notice that the rotor turns at n sync S equal to 0. Okay. While if the rotor is stationary, S equal to 1. Okay. Right. Kalau motor tu berputar, S equals to 0. Okay. All normal motor speed fall somewhere between those two limits. It's possible to express the mechanical speed of the rotor shaft in terms of synchronous speed and slip. Okay. Kita boleh juga mewakilkan nm, iaitu rotor speed sama dengan 1 minus S dalam kurungan darab dengan n sync. Okay. Dan juga kalau dalam unit omega radian, dalam unit radian per second. Okay, kita tengok pada electrical frequency of the rotor. Okay. Itu point yang ketiga lah untuk bagaimana kita nak mengubah kelajuan motor. At nm equals to 0, nm equals to n sync. Okay, kita tengok pada ada dua keadaan di sini. Iaitu bila mana nm ataupun rotor speed adalah kosong. Ini bermaksud motor tidak berputar lah. Okay, rotor tidak berputar. Jadi frekuensi rotor equals to frekuensi equals to F. Okay. Dan slip equals to 1. Okay, ini menunjukkan rotor tidak berputar. Okay. Rotor pegun. Dan yang keadaan yang kedua, bila mana nm ataupun rotor speed equals to synchronous speed. Okay. Ini menunjukkan motor itu berputar, okay, pada kelajuan yang sama, okay, sama dengan synchronous speed. Jadi frekuensi rotor equals to 0 Hz. Okay. Frekuensi rotor equals to 0 Hz dan S equals to 0. Okay. Rotor, dan pada keadaan S equals to 0, rotor berputar. Putar. Okay.
For any speed in between, the rotor frequency is directly proportional to the difference between speed of the magnetic field NSYNC and the speed of the rotor. Okay. Since slip of the rotor is defined as S equals to NSYNC minus NM over NSYNC. Okay. There are only two techniques by which the speed of the induction motor can be controlled. Okay, ada dua kaedah di mana untuk kita control speed of induction motor. Yang pertama adalah kita vary ataupun kita ubah, kita pelbagaikan synchronous speed. Okay, since the rotor speed always remain near NSYNC. Okay, di mana speed rotor tu adalah berdekatan dengan frekuensi sinkronus ataupun berdekatan dengan speed sinkronus ataupun synchronous speed. Okay. Jadi bila kita ubah synchronous speed, maka rotor speed juga akan turut berubah. Okay. Yang kedua, to vary the slip of the motor for a given load. Okay. Yang kedua, kita boleh ubahkan slip pada motor. Okay. The synchronous speed of an induction motor is given by NSYNC equals to 120 darab F over P. Okay. So the only way in which the synchronous speed of the machine can be varied are, first, okay, change the electrical frequency. Yang pertama, kita tukar frekuensi. Yang kedua, kita tukar number of pole of the machine lah. Okay. Untuk kita ubah NSYNC ni. Okay. So kita ada dua parameter, iaitu frekuensi dan juga pole. Okay. Kalau kita nak ubah frekuensi, kita boleh menggunakan variable speed drive. Okay. Untuk kita ubah frekuensi. Kalau kita nak ubah pole, jadi kita kena ubah structure of motor tersebut, ataupun kita tukar motor yang mempunyai pole yang kurang lah. Okay. Kalau kita tengok di sini, dia over P kan. So bila P ni nombor yang kecil, jadi frekuensi NSYNC akan menjadi lebih tinggi lah. Okay. Alright. Okay, sleep control may be accomplished by varying either. Okay. Sleep control boleh diubah melalui dua cara lah, dua kaedah, iaitu rotor resistant. Kita ubahkan rotor resistant. Okay. Yang kedua, terminal voltage of the motor. Okay. Alright. Jadi kita tengok rotor frequency can be expressed as F, frequency rotor equals to S darab dengan F. Okay. F is frequency source lah. Okay. Jadi kita gantikan dengan S. Okay. S yang kita formula yang tadi ni. Okay. F, frequency of rotor equals to NSYNC minus NM over NSYNC. Okay. So kita gantikan yang S ni tadi, S, formula S dalam ni. Okay, so darab dengan F. Okay, jadi kita kembangkan. Jadi dari formula ni kita gantikan NSYNC ya. NSYNC dengan NSYNC equals to 120 F over P tu. So kita gantikan dalam ni. So apa akan jadi adalah finally F frequency rotor equals to P over 120 darab dengan NSYNC minus NM. Okay. So ini adalah hanya pengubahan formula saja. Okay. Kita gantikan dengan contoh S equals to NSYNC minus NM over NSYNC. Okay. So daripada NSYNC yang kat sini, yang bawah ni, kita boleh gantikan dengan NSYNC equals to 120 F over P. Okay. Untuk kita cancel out frekuensi ni. Right. So kita dapat final equation yang ni. Okay. Thank you.